Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sesi yang kedua setelah berehat untuk kelas sains form 4. Okey, jadi kita tengok terus kepada kelenjar yang kedua. Kelenjar yang kedua, setelah kita tengok nama kelenjar, sekurang-kurangnya kamu ingatlah nama kelenjar ni dan nama hormon. Kalau tak boleh nak ingat fungsi, tapi sepatutnya ingatlah fungsi ni juga. Nama kelenjar tu dengan nama hormon kalau bolehlah sekurang-kurangnya kena ingatlah. Kelenjar pituitari, hormon dia hormon antidiuretik dan satu lagi hormon pertumbuhan. Okey, so hormon kelenjar yang kedua, tempat di mana hormon dihasilkan. Okey, hormonnya kelenjar yang kedua dipanggil kelenjar tiroid. Tiroid. Okey. So kelenjar tiroid ni sebenarnya berada di bahagian leher ataupun bahagian kerongkong. Bahagian kerongkong, bukan kerongkong ni pada bahagian depan. Dia macam mana nak sebut, kita punya salur pernafasan tu, trakea, ataupun pada salur bahagian luar salur pernafasan, ataupun nama salur pernafasan tu adalah trakea. Trakea. Okey. So dia berada mengelilingi bahagian luar tu, bahagian luar salur pernafasan, nama trakea. Jadi kelenjar tiroid ni dia menghasilkan hormon yang bernama thyroxina. Okey. Dia hasilkan hormon yang bernama thyroxina. Okey, apa fungsi dia? Mengawal, ni penting ni, mengawal metabolisme, kadar metabolisme badan. Mengawal kadar metabolisme badan. Metabolisme ni apa? Metabolisme ni proses untuk menghasilkan tenaga daripada badan. Setiap sel ni dia akan menggunakan oksigen, menggunakan glukosa, makanan yang nutrien daripada yang kita makan tu dalam sel untuk diproses bagi menghasilkan tenaga. So proses menghasilkan tenaga ni lah kita panggil metabolisme. Jadi kalau metabolisme kuat maksudnya ataupun tinggi, maksudnya kita punya tenaga yang kita miliki tu kuatlah. Kita akan rasa cergas, kuat dan bertenaga. Tapi kalau kadar metabolisme kita rendah, itu yang kita nampak mengantuk, letih, lemah, lesu. Di situ itu panggil metabolisme. Okey, kemudian fungsi dia yang kedua adalah mengawal pertumbuhan. Mengawal pertumbuhan. Mengawal pertumbuhan. Dan juga mengawal perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Mengawal pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Okey, jadi maksudnya kalau hormon ini kurang ataupun tak ada, jadi proses perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak ni akan terjejas. So dia akan menjadi bersama-sama dengan hormon yang pertumbuhan tadi daripada pituitari, dia akan menyebabkan kanak-kanak ni menjadi terbantut dan juga mental ada masalah. Jadi di sinilah
peranan hormon ni sangat-sangat penting untuk mengawal proses-proses yang berlaku di dalam badan manusia. Jadi ini kelenjar tiroid menghasilkan hormon thyroxina, di mana hormon thyroxina ni berfungsi mengawal kadar metabolisme badan dan juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental bagi kanak-kanak. Okey, so kita tengok yang ketiga pula. Kelenjar, apa nama kelenjar dia? Kelenjar kelenjar adrenal. Okey. So nama kelenjar adrenal ni dia berada di bahagian atas ginjal. Kelenjar adrenal ni dia berada di bahagian atas. Dia terletak di atas betul-betul hujung ginjal. Dia terletak di atas ginjal. Okey, jadi dia akan menghasilkan hormon yang dipanggil sebagai adrenalin. Okey, kalau orang yang bersukan, sains sukan, dia akan selalu ni adrenalin ni selalu didengari. Apa maksud? Kenapa pentingnya hormon adrenalin ni? Okey, fungsi dia menyediakan dan bertindak dalam keadaan kecemasan. Dia menyediakan badan dan bertindak dalam keadaan kecemasan. Dalam keadaan kecemasan. Okey, macam mana dia boleh tindak dalam keadaan kecemasan ni? Okey, bila kecemasan macam contoh tadilah, yang contoh awal yang cikgu beri, bila seseorang tu nampak seekor ular, tu kecemasan lah. Salah satu daripada contoh bagaimana keadaan kecemasan berlaku. Okey, so bila kadar kecemasan ni, tindakan dia sama macam yang diterangkan tadilah. Degupan jantung akan meningkat, kadar metabolisme meningkat, kemudian dia akan menyebabkan kadar denyutan jantung meningkat. Macam tadi, denyutan jantung meningkat. Kemudian akan meningkatkan aras glukosa dalam darah akan meningkat, sebab glycogen telah ditukarkan kepada glukosa. Dia akan membesarkan saiz anak mata. Anak mata besar, menjadi besar. Tu contoh-contoh bagaimana adrenalin ni menyebabkan badan bertindak dalam keadaan kecemasan macam ni. Okey. Yang tu adalah adrenalin. Okey, seterusnya kita tengok kelenjar yang keempat. Kelenjar yang keempat iaitu pankreas. Jadi pankreas ni dia berada di bawah perut lah. Pankreas ni bawah, bukan bawah perut, bawah hati. Okey, pankreas ni akan hasilkan hormon apa? Hormon yang dipanggil insulin. Hormon yang dipanggil sebagai insulin. Okey, apa fungsi dia? Dia mengawal aras glukosa. Mengawal aras glukosa di dalam darah. Jadi ni kalau insulin ni biasa kalau orang penyakit kencing manis, yang ini memang akan selalu didengari lah. Sebabnya insulin ni dia nak kawal aras glukosa. Glukosa tu adalah gula dalam darah. Jadi kalau insulin ni kurang,
So gula dalam darah akan meningkat. So ini yang menyebabkan penyakit kencing manis. Ya. Dan okey, so macam mana dia mengawal aras glukosa ni? Cara dia adalah dengan menukarkan, ya, dengan menukarkan kepada glycogen. Ya. Dia akan tukarkan kepada glycogen dan disimpan. Ya. Glycogen ni adalah bahan yang disimpan di dalam hati. Kepada glycogen di hati. Ya. Okey, itu fungsi ni insulin. Ya. Okey, seterusnya kita tengok yang kelima. Yang kelima. Okey, kelenjar yang kelima kita panggil kelenjar ovari. Okey, kelenjar ovari. Okey. Hormon, dia ada dua jenis hormon. Yang pertama kita panggil dia estrogen. Ya. Hormon estrogen. Dan hormon yang kedua dipanggil progesteron. Okey, estrogen ini fungsi dia, ini penting sebab estrogen ni sebenarnya adalah hormon perempuan. Estrogen ni hormon perempuan. Sebab apa dikatakan hormon perempuan? Sebab dialah yang mengawal ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder perempuan. Maksudnya daripada peringkat kanak-kanak perempuan, dia nak menjadi remaja, maksudnya mencapai akil baligh. So bila nak mencapai akil baligh menjadi remaja perempuan, so yang menyebabkan mengawal perubahan ini, yang mencirikan sesuatu sifat bagi seorang perempuan seks sekunder ni adalah estrogen. Jadi kalau kurang estrogen, maksudnya ciri-ciri seorang perempuan yang dewasa tu berkurangan. Jadi itu masalah lah. Okey. Seterusnya untuk estrogen ni, dia hormon yang merangsang penghasilan ovum. Merangsang penghasilan ovum. Dan dia juga menyediakan uterus. Sediakan uterus. Uterus ni apa? Kena ingat balik. Uterus untuk penempelan embrio. Untuk penempelan embrio. Okey, so itulah estrogen. Estrogen. So 3 fungsi dia. Ni estrogen kena ingat adalah hormon perempuan. Senang sebab dia yang penting sekali mengawal ciri-ciri seks perempuan. Jadi kalau dia kurang, so sifat keperempuanan dewasa tu tak ada ataupun berkurangan. Okey, hormon yang kedua daripada ovari adalah progesteron. Progesteron. Okey, so fungsi progesteron ni semasa di dalam kandungan ibulah, maksudnya kalau seorang perempuan, seorang ibu tu mula mengandung, so dia sebenarnya mengawal mengekalkan ketebalan dinding uterus. Ketebalan dinding uterus. Jadi dia bila dia kawal ketebalan ni sebab nak bagi proses penempelan embrio berlaku dengan sempurna. Penempelan embrio. Dia mengekalkan ketebalan tu. Yang estrogen tadi nak membina uterus bagi
penempelan embrio. Kemudian dah bina, nak kekalkan binaan dan ketebalan tu adalah progesteron. Okey. So itulah dua hormon yang dihasilkan oleh ovari. Dan hormon yang keenam, hormon yang keenam pula. Kelenjar yang keenam adalah testis. Ini yang pada lelaki. Testis. Okey, so testis ini pula seperti mana yang diketahui lah, ovari tadi berada di bahagian, dia ada dua ovari sebelah kiri dan kanan, bahagian pinggul, bahagian pinggang, bahagian pinggul lah, kita bahagian pinggang lah. Testis ni pula adalah bahagian bawah kemaluan ataupun zakar. Okey. Apakah hormon yang dihasilkan? Nama hormon ni, ni adalah hormon lelaki. Kita panggil dia adalah testosteron sebenarnya. Testosteron. 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 Okey, so sama macam estrogen, testosteron ni dia akan mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Jadi dia mengawal perkembangan, mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Jadi daripada kanak-kanak nak jadi remaja, dia kena akil baligh. So akil baligh itu akan tercapai apabila testosteron sudah bertindak menjalankan fungsi dan peranan dia. Dan daripada situ dia akan kawal perkembangan sedikit semini sedikit ciri-ciri seks sekunder lelaki. Contoh dia macam berlakunya suara yang garau. Contohnya suara garau tu dah tanda akil baligh, nak masuk ke alam remaja. Suara garau, tumbuh bulu-bulu misai, tu maksudnya proses yang dikawal oleh testosteron. Okey, peranan dia yang kedua adalah merangsang. Merangsang penghasilan apa dia, penghasilan sperma. Okey, ni yang penting juga. So testosteron ni adalah hormon lelaki. Jadi dia akan merangsang penghasilan sperma. Jadi kalau kurang testosteron hormon ini, maka ciri-ciri lelaki yang dewasa akan menjadi kurang. Dia lebih menjadi perempuan pula. Dan sperma yang dihasilkan pun adalah semakin kurang. Jadi bila sperma kurang, so boleh menyebabkan kepada kemandulan. Okey, so jadi sangat berbahaya lah. Sangat berbahaya kepada individu yang ada kes-kes macam ni, kekurangan hormon. Jadi sebab itu pentingnya hormon ini. Memang hormon ni memang semula jadilah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan semua ini. Jadi macam mana sekalipun kita kena terima je lah. Okey. Sekarang kita tengok kepada tempat-tempat hormon kelenjar tu tadi. Okey, kita tengok kedudukan kelenjar-kelenjar endokrin.
Allahu Akbar. Sekejap ya, lambat pula buku teks ni. La ilaha illallah. Okey, so kita tengok gambar kedudukan kelenjar. Nah, okey ya. Kelenjar yang disebutkan tadi. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar pituitari. Ya. Okey, kelenjar pituitari ni, okey ni ya, ini kedudukan dia, ya. Gambar ni dekat otak kita, otak dalam kepala manusia ni, bahagian yang ni cerebrum, bawah cerebrum tu ada kelenjar. Kelenjar ni suatu macam daging lah, daging di situ ada tempat untuk menghasilkan hormon. Okey, hormon ni dipanggil hormon pituitari. Okey, so dia yang menghasilkan hormon. Hormon yang penting-penting tadi, kan? Ada dua hormon yang yang penting, hormon antidiuretik dan hormon pertumbuhan. So ni kedudukan dia dekat sini. So gambar yang lebih jelas di sini ditunjuk, kelenjar pituitari. Okey, berada di bahagian bawah cerebrum. Okey, kemudian kita tengok apa yang ada kat sini dulu. Okey, kelenjar thyroid. Okey, kelenjar thyroid ni yang terletak di bahagian hadapan trakea. Ini gambar dia. Ini salur pernafasan. Okey, bahagian hadapan dia tu ada kelenjar thyroid. Macam inilah bentuk dia. Jadi ini fungsi dia menghasilkan hormon thyroxina. Okey, yang ketiga tadi kita tengok kepada ni ginjal. Okey, ni ginjal. Kan, buah pinggang, ginjal. Di atas ginjal ini ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin. Okey, kelenjar. Diletakkan di atas ginjal kiri dan kanan. Okey, kemudian kita tengok pankreas. Mana tadi pankreas? Adrenal di sini. Okey, kelenjar adrenal kat sini, ginjal. Ginjal ni menapis darah yang masuk untuk menyingkirkan bahan toksik dan juga air-air yang berlebihan. Okey, pankreas terletak di belakang perut ataupun di bawah hati. Okey, so kedudukan ni pankreas, ni bentuk pankreas. So dia menghasilkan insulin. Dia menghasilkan insulin. Kemudian kita tengok ovari tadi. Okey, ni ovari. Okey, ada dua di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi bentuk dia macam ni. Ni dah belajar masa tingkatan 1. Okey, so ovari ni akan menghasilkan sel pembiakan perempuan iaitu dipanggil ovum. Okey. Dia terletak di ruang pelvis. Kemudian adalah testis. Testis, lelaki mempunyai sepasang testis yang dilindungi oleh skrotum. So tengok di sini testis ni. Okey, testis ni lah tempat sperma dihasilkan. Dan untuk menghasilkan sperma ni dia perlu dirangsang dan dikawal oleh hormon testosteron. Hormon testosteron. Okey. So di sinilah di mana hormon ini dihasilkan dan sperma juga dihasilkan di dalam testis ini. Okey. So itu adalah kedudukan kelenjar. Jadi sekarang kita pergi kepada punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Jadi hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan yang penting
dalam setiap fungsi tubuh badan manusia. Oleh itu, kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya. Kelebihan atau kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini boleh menyebabkan penyakit dan mungkin terjadi, dan ini semua mungkin terjadi sebab gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat, atau terdedah kepada sinaran yang berbahaya. Okey, jadi apa kesan-kesan ketidakseimbangan hormon? Okey, so kita tengok kesan-kesan dia. Yang pertama, bukan semualah ditunjuk di sini, hanya beberapa saja. Okey, ni kesan kalau kurang hormon thyroxina. Ni. Kekurangan hormon thyroxina kalau kurang akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kadar metabolisme menjadi rendah. Kita jadi tidak tahan sejuk. Perkembangan fizikal dan mental terbantut pada kanak-kanak. Kurang tenaga pada orang dewasa. Myxedema. Cenderung menjadi gemuk. Dan yang biasa kita nampak adalah penyakit goiter ni. Beguk goiter. Ni. Beguk ni adalah terjadi disebabkan sebenarnya berlaku kerosakan pada kelenjar thyroid itu sendiri, menyebabkan hormon thyroxina ni kurang dirembeskan. Okey, ni pula kalau hormon thyroxina berlebihan. Okey, ni lebih pula. Apa kesan dia? Kadar metabolisme jadi tinggi, berpeluh dan sentiasa berasa panas, sukar tidur dan kuat selera makan. Ni dia. Kalau hormon thyroxina banyak pula, sukar tidur dan kuat selera makan. Cenderung menjadi kurus, pembesaran kelenjar thyroid, bola mata yang menonjol keluar dan leher yang bengkak. Jadi kalau leher kita bengkak sikit, jadi ini sebabkan oleh berlakunya rembesan hormon thyroxina yang berlebihan. Okey, so contoh yang lain pula. Yang ni. Kalau kekurangan hormon testosteron akan menyebabkan lambat mencapai akil baligh, dan bilangan sperma yang rendah. Kalau hormon testosteron yang berlebihan pula akan menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. Okey. Pada wanita pun ada hormon testosteron, tapi dia sikit sahaja. Tapi kalau hormon testosteron pada wanita ni lebih daripada yang sepatutnya, maka sebab itu seorang perempuan ini bersifat seperti seorang lelaki. Tu. Sebab itu kalau kita tengok ada perempuan yang macam laki-laki sikit tu mungkin hormon testosteron dia berlebihan. Daripada yang sepatutnya, bukan berlebihan daripada lelaki, maksudnya dia sikit je tapi dia lebih sikit daripada yang sepatutnya, menyebabkan dia menjadi ada sifat lelaki pada dia. Okey, kalau hormon estrogen pula, ini pada perempuan, perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan akan terjejas kalau kekurangan. Kalau berlebihan pula hormon estrogen, akan ada sifat keperempuanan pada lelaki. Okey. Hormon estrogen pun ada pada lelaki, tapi dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, tapi kalau berlebihan daripada yang sepatutnya, maka sebab itu seorang lelaki dia ada nampak macam perempuan. Sikap ataupun sifat-sifat keperempuanan macam pondan tu, itulah. Pondan tu sebabnya sebab dia ada hormon estrogen yang lebih daripada yang sepatutnya. Okey, kalau kekurangan hormon progesteron pula. Hormon progesteron akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit, keguguran kandungan. Ini kalau progesteron kurang. Okey, jadi hormon estrogen dan juga hormon progesteron ni untuk perempuan lah. Dia punya keadaan dia. Jadi itu dua, kalau tengok di sini 3 hormon yang diberikan. Hormon-hormon yang lain tu tidak diberikan kesan ketidakseimbangan dia, tapi kita boleh nampak daripada fungsi dia. Kalau kurang je masuk fungsi yang sepatutnya dijalankan tu,
tidak dapat dilaksanakan, ya. Jadi kita kena ingat hormon yang diberikan dalam buku teks ni adalah hormon thyroxina, kelebihan dan kekurangan dia, hormon testosteron, kelemahan dan juga kekurangan, kesan kekurangan dan kesan kelebihan dia, berlebihan, dan hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kesan dia kalau hormon ini berkurangan, ya. Okey, jadi semua ni kamu kena hafal lah, tak boleh tidak, kena hafal, Oh, yang dua tadi tak masuk lagi, tak masuk terus. Tak masuk terus. Dua perempuan tadi tak masuk terus. Okey lah. Buat macam mana kan? Okey, so dia ada satu kat sini, terlepas. Okey, seterusnya tengok sini, kekurangan hormon pertumbuhan. Okey, ini kalau hormon pertumbuhan kurang pula akan menyebabkan kekerdilan. Kalau hormon pertumbuhan berlebihan pula akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkawal, menjadi seorang yang macam tinggi sangat, gergasi. Ya. Okey, yang ini kekurangan hormon antidiuresis akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula di duktus pengumpul di ginjal, penghasilan urin yang berlebihan, sentiasa berasa dahaga dan berlakunya diabetes insipidus. Hormon ini, hormon antidiuresis ni kalau berlebihan pula akan menyebabkan sakit kepala dan pening. Kemudian hormon insulin. Kalau hormon insulin ni kalau berlebihan, kalau kurang hormon insulin, so akan menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan menjadi glycogen dan aras glukosa darah meningkat yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus ni adalah kencing manis. Jadi kalau kurang hormon insulin, inilah menyebabkan penyakit kencing manis. Hormon insulin kalau berlebihan pula apa jadi? Akan menyebabkan aras glukosa menjadi rendah yang dipanggil sebagai hypoglycemia. Dan ini akan menyebabkan kita berasa dahaga yang berlebihan. Okey, itulah kesan-kesan dia kepada sistem tubuh badan manusia apabila hormon-hormon ini berlaku ketidakseimbangan. Jadi ini semua adalah secara umum sajalah. Jadi hanya para doktor sahaja yang belajar lebih mendalam bagaimana untuk mengenal pasti sebab-sebab kepada penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, dan kebanyakannya mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Okey, jadi kalau tengok soalan kat sini, bolehlah cuba jawab. Nyatakan maksud hormon. Yang kedua, nyatakan kelenjar-kelenjar endokrin utama di dalam badan manusia. Namakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar berikut. Dan yang keempat, apakah fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar berikut? Ini bolehlah jawab sebagai ulang kaji dan pengukuhan kepada ilmu yang kita dapat sebentar tadi. Jadi pada minggu hadapan kita akan masuk kepada 7.2, gangguan kepada koordinasi badan. Jadi untuk itu kita berhenti di sini. Dan cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang kekal berada hingga ke hujung kelas. Ni siapa baru masuk ni? Baru masuk. Okey, so selamat maju jaya dan terima kasih. Boleh left Google Meet ni. Terima kasih. Okey. Demikianlah tadi kelas tuition sains tingkatan 4 di Pusat Tuition Aritmetik Bandar Tasik Kesuma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.